Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa kita pada tahun ini dengan memulakan kelas cikgu selain daripada kelas cikgu Amin untuk core abilities, di mana kita kena selesaikan 40 jam 4 modul core abilities M01, M02, M03 dan M04. Okey, untuk makluman, sekarang ini adalah perintah kawalan pergerakan di mana pelajar tingkatan 5 2021 tidak dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dan perlu belajar secara PDPR di rumah masing-masing. Namun, cikgu harap korang semua jangan lalai, jangan leka, dan modul yang cikgu bagi itu korang kena buat dan selesaikan supaya nanti bila kita dapat bersemuka untuk proses pengajaran dan pembelajaran, kita dapat sambung kepada hard skill kita, iaitu C03 kita yang tak selesai lagi, C02, C04 dan C05. Cikgu minta maaf kerana lewat sedikit untuk membuat kelas ni, kerana cikgu perlu menguruskan beberapa perkara di bengkel, termasuklah urusan untuk mengambil pelajar tingkatan 4 yang baru dan urusan-urusan lain lah, disebabkan cikgu sebagai ketua panitia. Jadi cikgu serahkan kelas core abilities ni kepada cikgu Amin, dan seperti tahun lepas, cikgu dan cikgu Amin akan bertanggungjawab untuk melatih korang sehingga mendapat pentaulihan sijil kemahiran Malaysia. Okey, cikgu akan cuba untuk buat kelas ini dan upload video ini di YouTube supaya tidak ada bebanan data untuk korang, dan masa untuk korang melaksanakan tugasan M01 kertas warna pink tu fleksibel, bila-bila masa boleh dibuat. Yang penting cikgu harapkan bila kita kembali semula ke sekolah, korang dah siap dan kita boleh fokus kepada kerja-kerja amali. Okey, untuk hari ini kita akan melaksanakan tugasan Z009-2 modul 1, tugasan pertama. Okey, modul 1 ada 3 tugasan, dan tugasan pertama hari ini cikgu akan guide semua pelajar untuk melaksanakan tugasan, di samping cikgu Amin yang akan buat kelas online. Jadi kami dah berbincang 2 orang, cikgu Amin akan beri penerangan dan cikgu akan guide korang semua melalui tugasan. Okey, kita boleh cikgu harap pelajar yang menonton video cikgu ni dah bersedia dengan kertas warna pink Z009-2 modul 1T13, iaitu tugasan pertama. Kalau kita lihat soalan, kalau kita lihat muka surat dia ada 4, soalan dia ada 9 soalan sahaja. Untuk video pertama ni cikgu akan bagi panduan untuk menjawab lah. Maknanya cikgu harap pelajar dah jawab dulu untuk sebelum ni, dan kita semak semula jawapan yang kita telah buat. Okey, untuk soalan pertama, kenapakah pembentang perlu ada data dan fakta sebelum membuat pembentangan? Jawapan dia, kalau kita lihat pilihan jawapan yang ada ialah
Satu, A, supaya maklumat yang disampaikan benar dan tepat. B, untuk memberi gambaran yang meyakinkan. C, untuk memahami maklumat sebelum sebarang kajian dilakukan. Dan D, supaya dapat berkomunikasi melalui pelbagai bahasa. Poin dia ialah kenapakah pembentang perlu ada data dan fakta. Data dan fakta ni ialah berkaitan dengan perkara yang benar dan tepat. Okey, jadi jawapan dia yang paling tepat ialah supaya maklumat yang disampaikan benar dan tepat. Kita nak sampaikan orang maklumat mesti benar dan tepat. Jadi jawapan dia ialah A. Okey. Kemudian kedua, kenapakah organisasi mencipta prosedur komunikasi? Jawapan dia ialah pilihan jawapan yang ada ialah A, untuk menyampaikan maklumat. B, untuk berkomunikasi dengan staf secara efektif dan cekap. C, supaya pekerja lebih berkomited bekerja. D, supaya pekerja baru dapat menyerap peraturan dan arahan. Key point ialah organisasi mencipta prosedur komunikasi. Okey. Organisasi ni dia nak sampaikan maklumat supaya segala arahan yang diberikan sampai. Okey. Namun kalau maklumat sampai saja tak cukup tepat. Dia perlulah cekap dan tepat. Jadi pilihan jawapan yang ada ialah yang tepat ialah B. Kalau kita nak ambil A pun sampai kat maklumat saja tak guna. Kalau pekerja kita dalam organisasi sama ada rakan-rakan kita tak terima, kita sampai saja tapi dia tak terima, jadi tak guna. Perlu untuk berkomunikasi. Sebab organisasi ni bukan kita sampaikan, orang atas sampaikan maklumat kepada orang bawahan. Orang bawahan perlu sampaikan maklumat kepada orang atasan. Saling berhubung. Kalau D, supaya pekerja baru dapat menyerap peraturan dan arahan, pekerja lama perlu berkomunikasi juga. Jadi D dah tak tepat. Okey, D tepat. D dah tak tepat. C, supaya pekerja lebih berkomited bekerja. Banyak cara untuk berkomited bekerja ni. Bukan sahaja daripada komunikasi. Jadi C kurang tepat. Dan kita tadi kata A untuk menyampaikan maklumat pun kurang tepat. Jawapan yang tepat ialah B. Okey. Apakah lagi yang ditakrifkan di dalam spesifikasi protokol? Okey. Untuk soalan ini agak sukar sikit. Pilihan jawapan yang ada ialah kenal pasti kumpulan kecil untuk bekerja. B, terapkan peraturan dan undang-undang di tempat kerja. C, memberitahu bagaimana protokol perlu dilaksanakan. D, memahami keperluan dan nilai arahan organisasi. Kalau kita lihat, dia punya key point ialah spesifikasi protokol. Okey. Kalau kita lihat pilihan jawapan A, kenal pasti kumpulan kecil untuk bekerja, tak tepat berkaitan dengan protokol. Kenal pasti kumpulan kecil untuk bekerja ni lebih kepada komunikasi yang lain. Okey. Kita tolak jawapan ni. B, terapkan peraturan dan undang-undang di tempat kerja. Tak tepat juga. Terapkan peraturan dan undang-undang di tempat kerja ni tak ada kaitan dengan protokol. C, memberitahu bagaimana protokol perlu dilaksanakan. Kalau kita lihat spesifikasi ni memang untuk menyampaikan apa sahaja peraturan dan arahan berkaitan dengan protokol. Jadi kalau kita tengok jawapan C ni lebih tepat lah. Jawapan ni ialah C. Okey, untuk komunikasi, communication application ni, modul 1 ni kita jangan beratkan sangat kepala lah. Sebab kita perlu fokus kepada kita punya hard skill, iaitu pemasangan aircon, ventilation, refrigerant handling. Itu yang kita perlu lebih fokus. Okey, yang keempat.
Setengah pengurus suka menggunakan komputer untuk membandingkan maklumat dari laporan. Ada pula yang menyukai laporan diberikan secara lisan. Tetapi kebanyakan pengurus menyukai cara yang mana? Okey. Apakah kaedah untuk menyampaikan membandingkan maklumat atau menyampaikan maklumat dari laporan, menyampaikan maklumat dari segi laporan sama ada secara lisan ataupun secara komputer. Okey. Mari kita tengok. Kalau tengok pilihan jawapan dia ialah komunikasi antara pekerja. B. Melalui laporan bertulis yang ada bukti dan boleh dirujuk kembali. C. Pentadbiran komunikasi yang pantas. D. Maklumat yang disediakan melalui penerangan lisan. Okey, jawapan yang keempat ini, kalau kita tengok, komunikasi antara pekerja, orang menyampaikan laporan. Adakah kita boleh percaya? Tak sahih. Kemudian B, melalui laporan bertulis yang ada bukti dan boleh dirujuk kembali. Key point dia ialah laporan. Laporan ni, laporan berkaitan dengan pengurusan tempat kerja. Segala-gala laporan dah, sama ada yang baik atau yang tidak baik. Jadi, kalau kita nak dapatkan laporan bertulis, perlu ada bukti. Dan boleh dirujuk kembali. Kalau orang sampaikan kepada kita, hari ni dia cakap A, esok boleh dia cakap B. Tapi dalam tulisan, tak boleh tipu. Sebab kita boleh tengok semula. Jadi, jawapan yang paling tepat B. Okey. Komunikasi, soalan yang seterusnya. Komunikasi berkesan boleh dicapaikan jika mampu membuatkan pendengar, kalau kita tengok apa yang disampaikan. Kalau kita tengok daripada jawapan yang kita nak pilih, komunikasi berkesan boleh dicapai jika mampu membuat pendengar mendengar apa? Faham ataupun percaya. Di antara dua jawapan ni lah. Faham atau percaya. Siapa yang jawab di antara kedua ini, jawapan dia dikira betul. Sama ada kita menyampaikan maklumat, macam cikgu hari ni menyampaikan maklumat pada korang, sama ada korang faham atau percaya. Cikgu kalau bercerita pada pelajar, kalau pelajar percaya, maknanya maklumat yang cikgu sampaikan tu dah berjaya. Berkesan lah. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Dalam komunikasi, penutur perlu memastikan maklumat yang disampaikan apa dan apa dengan pendengar. Okey, kalau kita lihat dalam komunikasi ni, penutur perlu memastikan maklumat yang disampaikan apa kepada pendengar. Kita nak pendengar dapat apa daripada apa yang kita sampaikan. Kalau kita tengok, kalau macam cikgu nak sampaikan maklumat kepada pelajar, umur korang baru 16 tahun, 17 tahun, mestilah sesuai. Kita tengok sesuai. Kemudian lagi satu, jelas. Kita kena jelas. Cikgu menggunakan bahasa yang korang faham. Kemudian cikgu kena melontarkan suara dengan jelas supaya kau dengar. Kalau cikgu cakap macam berbisik, dah orang semua tak faham. Jadi perlu sesuai dan jelas. Okey. Dalam komunikasi, penutur perlu memastikan maklumat yang disampaikan sesuai dan jelas dengan pendengar. Ketujuh, sesetengah tempat kerja agak tegas dengan peraturan komunikasinya supaya apa dapat disampaikan dengan tepat. Sesetengah tempat kerja agak tegas dengan peraturan komunikasinya supaya, macam biasalah, maklumat lah. Maklumat.
dapat disampaikan dengan tepat. Kalau arahan pun boleh, arahan dapat disampaikan dengan tepat. Lebih kurang je jawapan dia, maklumat atau arahan. Okey, soalan ke-8. Spesifikasi protokol ditakrifkan sebagai operasi protokol itu sendiri dan bagaimana ia perlu. Spesifikasi protokol ditakrifkan sebagai operasi protokol itu sendiri dan bagaimana ia perlu. Apa jawapan yang sesuai? Ialah spesifikasi protokol ditakrifkan sebagai operasi protokol itu sendiri dan bagaimana ia perlu dilaksanakan. Spesifikasi protokol ni perlu dilaksanakan atau dilakukan demi keputusan yang konsisten dan berkualiti. Soalan yang ke-9. Setengah pekerja menggunakan komputer untuk mengumpulkan apa untuk membuat laporan? Mestilah mengumpulkan maklumat. Mengumpulkan maklumat untuk membuat laporan. Okey, cikgu rasa itu sahaja perbincangan kita untuk kali ini. Soalan ada 9 sahaja. Sekiranya kurang jelas, cikgu akan besarkan sebelum cikgu menamatkan sesi video ini, dan cikgu akan sambil kita perhatikan jawapan-jawapan ni, ingin cikgu maklumkan bahawa video yang cikgu buat ini akan cikgu upload dalam YouTube dan korang boleh rujuk berkali-kali. Tak menggunakan data yang besar, dan cikgu akan letakkan link ni dalam grup Telegram kelas korang. Okey, sekian saja untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi dan cikgu harap sekali lagi supaya tugasan-tugasan ini dilaksanakan. Kalau tugasan-tugasan ini tak dilaksanakan, kita terpaksa menggunakan hari bersekolah bersemuka nanti untuk menyiapkan segala tugasan ni. Satu lagi makluman yang cikgu ingin sampaikan, core abilities ini perlu dan wajib lulus untuk melayakkan perlatih untuk mendapatkan sijil kemahiran Malaysia. Dia ialah sebahagian daripada perkara yang wajib lulus. Okey, sekian saja. Cikgu harap korang biasa dalam keadaan sihat dan ceria dan dapat menyesuaikan diri dalam suasana pandemik COVID-19 PKP ini untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Sekian, terima kasih.